Kita ingat senang ke kita nak tarik orang suruh tinggal satu benda salah dia duk buat dengan mengemukakan bukti hadis? Tuan-tuan ingat senang ke? Oh, susah tuan-tuan. Susah. Kan orang kubur terang-terang larangan dalam hadis buat binaan di atas kubur. Terang-terang hadis sahih larang. Tuan-tuan pergi tengok kubur mana pun ada tak ada binaan? Ada. Tak peduli. Mufti Tegong ada di setengah kawasan perkuburan ni, mereka bubuh satu signboard, bubuh di situ. Ni dia hadis Nabi, larangan membuat binaan di atas kubur. Buh hadis, buh di papan tu, tulis di bawah tu arahan Jabatan Mufti. Tak peduli. Dia berkata pula, dia berkata pergi tengok di Mesir ni, sikit ke kubur-kubur alim ulama semua binaan besar-besar. Takkan dia patut tak tahu? Dia hujah macam tu. Ni hadis Nabi main ni, dia tak pakai, dia duk hujah tu. Dia duk hujah macam tu. Penat lah tuan-tuan. Penat lah. Dah kita kata dah tu hadis ni macam mana cerita? Tak, bukan. Saya bukan tolak hadis. Dia kata cuma saya nak tanya, Tok alim besar ada di Mesir tu tak tahu ke kata buat binaan ni haram? Dia hujah macam tu. Dia tak mau pakai ni hadis Nabi. Okey, kita kata kut kata hadis, kita tengok apa syarah ulama terhadap hadis tu. Buka apa kata Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i, apa kata Imam Nawawi terhadap orang buat binaan di atas kubur. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kata haram. Dak juga. Dia kata sikit ulama, dia duk hujah tu, dia pusing balik dia duk kuntau yang tu. Penat lah kita. Lain-lain kita kata ikut suka. Dia tak boleh terima tu hadis Nabi tu, dia tak boleh terima. Dia nak kata hak dia duk buat tu betul. Nampak tak contoh kita begitu? Itu contoh dia. Tuan-tuan, ke depan lagi esok ni dia akan jadi masalah. Masalah apa tuan-tuan? Tanah perkuburan ni makin tak cukup. Bila satu orang tanam di kubur tu, buat binaan dengan batu marmar apa semua, habis beribu tu buat batu marmar tu, esok ni bila mai masalah tanah tak cukup untuk nak orang nak korek, nak tanam mayat lain pula boleh tak? Perang dia macam hantar aku habis berapa ni nak buat, hantar aku habis. Dia telah menghak milikkan tanah wakaf kepada diri dia. Kita baca dah tajuk ni di Masjid Jelutong dulu ni. Kita dah baca dah tajuk ni. Dia menghak milikkan tanah perkuburan ini, tanah wakaf. Tanah wakaf ni maksudnya apa? Tidak boleh dimiliki. Itu maksud tanah wakaf. Tidak boleh dimiliki. Tapi bila kita tanam adik-beradik kita di situ dan kita buat binaan, bermakna kita sudah menghak milikkan tanah tu kepada dia ni. Orang lain tak boleh masuk dah. Menghak milikkan tanah wakaf itu salah. Asal-asal buat binaan tu pun dah dilarang, pi pula menghak milikkan tanah wakaf, dua kali salah duk ada kat dia. Tapi dia duk kata apa? Dia kata orang-orang alim besar duk ada banyak semua kubur mereka macam. Dia duk pakai hujah tu. Hadis tidak menjadi hujah bagi dia. Dia hujah dia hak mata dia duk tengok duk jadi ni. Contoh, bila kita kata apa? Arak ni haram. Dia kata hang pernah tunjuk kita pun tangan terbalik gitu. Dia kata hang pernah pergi Dubai tak? Kita tak pernah. Hang pernah duduk dah hotel-hotel apa di Dubai? Hang pernah tengok dah tunjuk kita gitu. Hang pergi tengok hotel-hotel di Dubai tu. Dubai tu negeri Arab entah. Depa baca Quran, baca hadis ni, depa baca tu, depa faham terus lah. Depa Arab dia kata. Hang pergi tengok hotel-hotel di Dubai tu, hotel 5 star tu, semua ada arak, liquor ada dalam bilik semua. Awak Arab-Arab ni tak tahu ke kata hadis apa ni semua. Dia duk hujah lagu tu. Dan kita duk kata ni ayat Quran ni, ayat Quran kata arak ni haram. Dak ni aku tanya hang, dia kata hang pernah dah pergi Dubai? Penat kan? Dia tak faham kata dalam Islam ni hujah ni ialah Quran dan hadis. Dia tak faham yang tu. Ataupun dia faham tapi dia buat bengong, dia buat tak faham. Orang Islam ni masalah dia yang tu. Dia tak boleh nak buka hati dia untuk nak terima Quran dengan hadis tu. Dia tak boleh. Dia duk nampak ada hal lain lebih besar daripada Quran dan hadis. Amalan orang tu lebih besar. Orang hak dia duk kata hebat tu, orang tu lebih besar daripada hadis ni. Hadis kata tak boleh pun kawan tu kata boleh.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nampak tak tuan? Di situlah letaknya ketegang orang Islam ni, di situlah. Maka tak selesai masalah. Tu saya kata kita tak ada masalah lah Ustaz, kita Malaysia tanah berlambak dah. Jangan. Tanah banyak ada, tapi nak tanah nak buat kubur ni ke depan esok. Singapura dah kena dah, Singapura. Nak buat tempat kebumi orang Islam pun dah jadi masalah. Mereka semua dah maksimum penggunaan tanah mereka. Sampai hari itu buat proposal minta kebenaran daripada kerajaan Johor untuk bagi satu kawasan tanah untuk nak simpan mayat orang Islam daripada Singapura. Mereka dah masuk satu permohonan. Pasal apa? Di sana dah tak boleh dah, congested. Dah sesak dah. Masjid Jamek Badawi Kepala Batai dah buat double layer kubur Masjid Jamek Badawi Kepala Batai. Sampai mereka minta fatwa daripada Mufti Pulau Pinang, minta supaya membenarkan, buat satu kebenaran, satu izin daripada Mufti untuk tanah kubur yang sedia ada di tepi-tepi masjid tu ditambak di atas lagi 4 kaki tanah lagi untuk tanam mayat baru di atas. Maknanya sudah jadi double decker. Macam budak-budak asrama duduk katil 2 tingkat tu, begitulah jadi. Maka ditambah tanah lagi 4 kaki, esok bila korek 6 kaki, 4 kaki hak baru, 2 kaki hak lama. Jadi tak jumpa lagi hak lama dulu, mayat-mayat lama tak jumpa. Sudah jadi double. Pasal apa? Pasal tanah makin duk kurang. Esok akan mai, masalah ni akan mai. Tuan-tuan tengok Pulau Pinang ni, semua laut dah duk reclaim. Hari tu siapa beli Platino apa semua tu dekat Tesco Penang tu kan, beli Platino harga sampai 700-800 ribu. Lepas setahun beli naik 1.2, 1.3, ada orang jual 1.5 million. Pasal apa? Pasal Platino tu sea view, nampak laut. Tuan-tuan tengok pakat main tambak-tambak naik apa? Light apa? The light ke apa-apa. Naik tu pula dah, Platino jatuh harga. Tak sea view dah. Dia nampak condo view dah. Harga tak boleh nak pukul naik dah lah. Hari tu yang boleh pergi sampai 1 million plus tu pasal apa? Pasal nampak laut. Mereka reclaim. Pasal apa tu yang duk tambak laut, duk reclaim tu pasal apa? Pasal tanah Pulau Pinang dah berkurangan. Jadi laut tu nak ditanahkan, nak dijadikan tanah. Pasal apa? Ada orang dia tak mahu pergi duduk belah seberang. Dia ingat seberang ni Koman. Ini saya nak marah ni. Kan? Tanya ni, Ustaz duduk mana? Kata duduk Kepala Batai. Oh, seberang dia semua ni macam kita ni Koman sangat. Kan? Oi, seberang dia dah. Koman sangat ke aku duduk seberang? Tak Koman kan? Tapi pakat nak duduk. Tapi orang Melayu Pulau Pinang jangan keluar daripada Pulau Pinang. Siapa yang ada tanah, ada rumah, jangan jual. Tuan ni ke depan kita ni Gelugong ni, dia tak tanya dah sekaki berapa lah ni, sejengkai berapa. Mahal ni tanah Gelugong depan ni. Siapa ada rumah, ada tanah kot tu, kalau abang nak jual lah, bersusun main nak beli, harga bukan-bukan punya naik. Dia duduk sebut ni, saya beli 30 tahun dulu, saya beli 40. Itu 30-40 tahun dulu. Ni hari ni tanah satu rumah boleh duduk aja million. Pasal apa jadi harga mahal? Pasal tanah berkurangan. Dengan kerana tanah berkurangan ni esok, isu nak tanam mayat akan timbul. Pada masa tu, orang yang buat binaan atas kubur ni jadi masalah. Bila orang nak tanam orang lain pula, mayat tu dah 30 tahun dah, tapi tu dia ambil tembok buat di atas, nak tanam orang lain pula. Mau tak mau tu balang hadut sumbung api apa, extinguisher tu dia hampuk atas kepala, mati. Kan kes baru di seberang. Tak tahulah, mesti adalah siasatan polis, tak tahulah apa dia punya hasil dia. Tapi takat wata berita abang, dia pakai hak tu tongkoi atas kepala aku tu. Arwah tu bergaduh, dia boleh pergi tahap tu. Abang kata ni pihak masjid sebelum sembahyang jemaah buat pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi, pengumuman sila bagi perhatian, pihak masjid telah mencapai satu keputusan dan kita dah maklumkan kepada pihak Jabatan Agama Islam dan Majlis Agama Islam Pulau Pinang, kita nak tambak
tanah kubur kita lagi 4 kaki di atas untuk nak masuk mayat-mayat baru apa-apa semua. Jadi kepada tuan-tuan yang ada saudara mara yang kubur di situ, yang mana ada binaan-binaan semua kita akan buang untuk baru pengumuman tak habis lagi dah lepas sebiji terus sembahyang awal pada orang lain dalam tu. Pasal apa? Pasal dia tak faham. Dia tak faham kata awal-awal Nabi dah bagi tahu larangan buat binaan tu. Larangan buat binaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah tajuk yang kita duk baca ni, yang dia duk habang kat kita ni. Dia nak habang apa kat kita? Dia kata last sekali kita kena balik merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh berhujah dengan lain-lain benda selain daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita duk habang kata kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, kita kena ada satu sifat sami'na wa ata'na. Kami dengar ayat Quran ni dan kami taat. Kami dengar ayat hadis Nabi yang sahih ni dan kami taat. Tidak ada sifat tu, memang jadi gaduh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehingga kan Tuhan kata awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Jikalah bapa-bapa tok nenek mereka itu tak tahu suatu apa hukum pun dan tidak dapat hidayah ke jalan agama yang sebenar sekalipun, adakah mereka masih lagi nak kata memadai dengan mereka ikut nenek moyang mereka?